Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersama lagi kita dalam Motivasi Pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Tuan-puan sekalian, hari ini kita nak bincang macam mana kita nak layan semua orang dengan baik. Macam mana kita nak layan semua orang dengan baik supaya setiap orang ni dapat datang kepada agama Allah, dapat datang dekat kepada Allah. Nabi SAW sentiasa berusaha macam nak bawa umat ini yang jauh daripada Allah dapat datang dekat pada Allah, daripada kesempitan dunia ini kepada keluasan akhirat, daripada dunia yang kecil ni kepada luasnya akhirat. Sebab tu daripada dunia sementara kepada akhirat yang kekal buat selama-lamanya. Diceritakan dalam Tabrani daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kisah macam mana Wahsy bin Harb bila fatah Mekah, ketika itu Nabi SAW telah utuskan satu orang pergi cari Wahsy bin Harb untuk dakwahkan dia kepada Allah. Ditugaskan satu orang untuk dakwah Wahsy bin Harb. Siapa Wahsy bin Harb? Wahsy bin Harb ialah orang yang mana telah bunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah radhiyallahu anhu, sehingga Allah, bapa saudara Nabi SAW, dan dia dengan Nabi ni umur sangat dekat, sehingga dikatakan dia pernah dia orang ni begitu rapat macam adik-beradik, sahabat yang sangat rapat, begitu rapat sekali daripada kecil bersama-sama besar. Bayangkan orang macam ni punya rapat, sehingga Hamzah radhiyallahu anhu bila dengar Nabi disakiti oleh Abu Jahal atau Abu Lahab, tu dia cari orang tadi. Dia cari-cari, dia buat apa? Daripada jauh dia panah orang tadi, dan panah tadi telah kena tepi leher dia dan telah meleceh, luka. Ketika itu dia kata, aku dengar kamu sakitkan Muhammad, kalau kamu sakitkan dia lagi, kamu akan tengok panah ni pergi dekat mana. Dia menunjukkan ke arah jantung. Maksud jangan sakiti Muhammad. Sehingga dia suruh, waktu tu dia kata, kalau kamu tak puas hati, main lawan aku. Abu Jahal, Abu Lahab semua tak berani dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Dia kata dia patut marah kami sebab kami telah sakiti Muhammad. Semua orang faham begitu rapatnya Hamzah dengan Nabi SAW. Dan sebelum kisah Wahsy yang diriwayatkan Tabrani tadi, diceritakan bila Nabi SAW cari Hamzah, tak jumpa lah. Saya tengok mayat Hamzah dalam keadaan begitu teruk, dalam keadaan begitu badan telah disiat, telah dikoyak. Maka ketika tu Nabi, telinga, hidung dan sebagainya, maka bila Nabi tengok, Nabi menangis dan Nabi kata, aku akan tuntut 70 nyawa atas kematian Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi menangis sangat teruk. Dan waktu tu bila Nabi menangis, Nabi cakap macam tu, Allah turunkan ayat, jika kamu membalas, balaslah dengan balas yang setimpal, tapi lebih baik untuk kamu bersabar, maafkan mereka. Maka apa dia buat? Nabi SAW telah maafkan. Begitu sifat Nabi SAW. Dan ketika sambut Tabrani daripada Ibnu Abbas tadi, diceritakan satu orang telah pergi jumpa Wahsy. Bayangkan kalau kita, ketika Islam telah menang, Islam telah hebat, inilah masa untuk balas dendam. Paling tidak pun kita panggil dia, kita warning dia. Tapi Nabi SAW ketika berkuasa, pertama sekali keinginan dia supaya manusia datang pada agama. Sama tak keinginan saya dan tuan-puan sekalian? Kalau kita sebagai satu anak, ada tak keinginan kita yang sama terhadap keluarga kita? Kalau kita satu orang isteri, ada tak keinginan yang sama pada suami, pada anak-anak kita? Ada kalau kita satu orang pemimpin, ada tak keinginan yang sama bila mana kita untuk kepada orang bawahan kita? Kalau kita ketua, kalau kita pengurus, kita pengarah, ada tak keinginan kita supaya setiap orang datang pada agama? Beginilah Nabi SAW bila Allah beri dia kemuliaan, beri dia kejayaan, kemenangan, fatah Mekah, tapi dia nakkan manusia datang pada agama. Bila disampaikan dakwah ni pada Wahsy, maka Wahsy kata apa? Aku ni banyak buat dosa. Dia sedar diri dia, aku telah bunuh Hamzah, adakah Allah akan ampunkan dosa-dosa aku? Aku dah bunuh Hamzah, adakah Allah akan ampun dosa aku? Banyak kejahatan aku buat. Maka perkara telah sampai pada Nabi SAW. Maka Nabi telah beritahu dia, surah Al-Furqan ayat 70, artinya kecuali orang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka kejahatan mereka Allah ganti dengan kebaikan. Untuk orang bertaubat, beriman, beramal soleh, kejahatan mereka Allah beri dengan kebaikan. Ini sifat Nabi. Beginilah kerahiman Allah. Walaupun orang buat dosa, Allah beritahu kejahatan ganti kebaikan. Bila sampai ayat ni pada Wahsy, maka Wahsy kata, begitu banyak syarat dalam ayat ni, aku tak tahu
boleh amal ke tidak. Banyak syarat dalam ayat ni. Kalau kita dengar orang cakap macam tu pada ayat Quran tu, kita marah dia. Kau ni tak erti faham ni ayat Quran ni. Tapi dia buat apa? Maka perkara telah sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang telah banyak berkorban, tapi dia kata apa? Beritahu pula surah An-Nisa ayat 48 sampaikan pada Wahsy, sesungguhnya Allah tidak ampun dosa selain syirik. Selain tu Allah ampunkan dosa-dosa tu. Semua dosa Allah ampun kecuali syirik. An-Nisa ayat 48. Tetapi bagi siapa yang Allah kehendaki, sesungguhnya Allah tidak ampun dosa syirik. Selain dosa tu Allah ampunkan bagi sesiapa yang dia kehendaki. Liman yasha, bagi orang yang mereka kehendaki. Maka ketika tu sampai pada Wahsy, maka Wahsy kata apa? Ayat ni begitu baik, tapi aku tak tahu orang yang Allah kehendaki tu aku tu masuk ke tidak. Kalau kita boleh sampai perkara ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi, kalau kita Allah 2 ayat dah dakwah dia degil lagi, ingkar pada ayat ni. Tapi ketika tu Nabi beritahu pula ayat yang lain, yang mana surah Az-Zumar ayat 53, hai hamba aku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Hai hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sehingga bila dia sampai pada Wahsy, dia kata, ni sesuai untuk aku, hamba yang melampaui batas. Maka bila dia dengar ayat ni, jumpa Nabi SAW, tapi dalam keadaan takut. Dia telah pergi jumpa Nabi dalam keadaan dia tutup muka dia. Dia tutup muka, dia tak nampak muka. Tapi daripada sampai je, sahabat jerit, ya Rasulullah, Wahsy izinkan kami bunuh dia. Ya Rasulullah, Wahsy izinkan kami bunuh dia. Maka ketika tu, sebab orang nampak pada jalan dia ni Wahsy ni, semua kenal Wahsy, semua cam Wahsy, sebab orang tahu dialah punca sebab kesedihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat semua minta izin nak bunuh. Maka Nabi kata biarkan dia. Biarkan dia. Mai dia pun jumpa Nabi telah halu-halukan Wahsy. Maka bila Wahsy sampai depan Nabi, tanpa dia tangguh-tangguh tu, dia ucap kalimah syahadah. Bila dia ucap kalimah syahadah, maka Nabi SAW kata, wahai Wahsy, Allah tukar segala keburukan kamu kepada kebaikan. Kamu macam bayi baru lahir, wahai Wahsy, kamu macam bayi baru lahir. Bila Wahsy dengar dia macam bayi baru lahir, dia terus buka dia punya tutup muka dia, dan dia telah menangis dalam keadaan sangat gembira. Nabi kata dia macam bayi baru lahir. Tengok macam mana Nabi layan setiap orang. Keinginan Nabi, perasaan dia diketepikan, tapi dia utamakan ialah manusia datang kepada agama. Perasaan ni nombor 2, tapi nombor 1, macam mana seluruh umat, jangan satu orang pun yang tidak kenal Allah tu Tuhan, jangan satu orang pun diazab. Maka ketika tu Nabi SAW kata, Nabi SAW beritahu, wahai Wahsy, boleh tak kamu cerita satu permintaan aku? Ceritakan macam mana kamu bunuh bapa saudaraku. Bapa saudaraku orang yang hebat, panglima yang hebat. Maka bila dia ceritakan, dia kata, ringkas ceritanya, ketika itu Hindun tawarkan dia. Bila Hindun tawarkan dia, dia kata dapat harta, kebebasan dan sebagainya. Dia telah nampak Hamzah, bila nampak Hamzah lawan musuh begitu hebat, panglima, dia telah tikam, telah tombak lembing Hamzah daripada belakang sehingga telah tembus di pusat Hamzah. Maknanya dia curi daripada belakang. Ketika tu bila Nabi dengar, Nabi telah menangis begitu teruk. Nabi ingatkan Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi rindukan Hamzah radhiyallahu anhu. Maka kata Nabi, wahai Wahsy, satu lagi permintaan aku, kamu jauhkan diri pada aku, jangan kamu tengok aku duduk pada jauh. Maka semenjak itu Wahsy datang pada majlis Nabi, dia akan duduk di sebalik orang lain. Kerana kata Nabi, aku takut kerana kemarahnya aku pada kamu ni, aku tak marah pada kamu dah, kamu telah diampunkan, Allah redha kamu. Tapi wahai Wahsy, apa yang Nabi risaukan ialah, Nabi kata bila aku teringat Hamzah, kecintaan pada Hamzah akan buat aku rasa marah dan geram pada engkau ni. Oleh itu Wahsy jauhkan diri kau pada aku. Sehingga Wahsy radhiyallahu anhu, dia telah mati, dia telah berjuang untuk agama, menghidupkan agama dan menjadi penyebab manusia ramai datang pada agama. Lihat tuan-puan sekalian, orang macam ni pun Nabi layan dengan baik. Macam mana pula kita hari ni? Kita tengok orang buat silap, macam mana kita layan anak kita, dia buat silap. Kita layan mak ayah kita, mereka tak taat perintah Allah, tak sembahyang, apa layanan, macam mana cara kita layan dia? Pelajar kita buat silap, macam mana kita hukum mereka? Siapa-siapa isteri atau suami kita buat silap, macam mana kita hukum mereka? Satu orang ulama, nama dia Syekh Ilyas rahmatullah alaih, satu masa dia ni orang, bila dia buat dakwah pada satu kaum orang Mewat, orang India, Hindu, yang mana Mewat ni kaum yang besar, tu puak yang besar, tapi mereka ni telah jadi apa? Mereka telah jadi murtad, telah masuk Hindu. Sebab Hindu kata India ni memang agama di Hindu, tak boleh lari dah. Tapi bila semua dah tak sembahyang, mereka telah campur gaul, isteri boleh tukar-tukar sebagainya. Tapi ketika tu Syekh Ilyas jumpa dia, dia kata, kamu semua berkhatan tak?
Dia kata kami berkhatan. Kata Syekh Ilyas, orang dalam dulu lagi orang yang berkhatan ni cuma orang Islam. Nampak tak? Dia mencari apa-apa kebaikan yang tinggal daripada kebaikan tu, menarik mereka sehingga orang Mewat hari ni dekat sana wujudnya madrasah-madrasah yang begitu sangat banyak, sehingga wujud manusia yang begitu banyak, takwa pada Allah, orang yang sangat dekat kepada Allah, kesan daripada satu orang. Kerana tu kita kena sentiasa layan semua orang dengan baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik pada kita melayani setiap orang dan seperti mana Nabi SAW melayan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.